IKIM, Inspirasi Emporia Islam. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة رواه البخاري. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. IKIM Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rakan-rakan saya kembali bersiaran menerusi Syama'il Ar-Rasul kita pada minggu ini bersama dengan Tuan Guru kita dah pun berada di studio untuk kita tambah ilmu, tambah kefahaman dan akhirnya tambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dengarkan kupasan pada malam ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insyaAllah kita nak masuk bab selanjutnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira untuk kita terus saja bersama-sama dengan Habib pada malam ini. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Saudara Faiz bin Haji Osman, Fizahullah wa ra'ahu, kepada semua pendengar Radio IKIM dan setia bersama dengan program Syama'ilur Rasul ini. Kita berada di penghujung daripada bab-bab yang penghujung daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa At-Tirmizi. Jadi kalau yang bersama dengan kita, bersama dengan dia adalah kitab-kitab ini, insya-Allah boleh bersama di dalam bab yang ke-54, iaitu bab Maja'a fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mendatangkan riwayat tentang kewafatan Rasulullah SAW. Jadi apabila kita sebut tentang kewafatan Rasulullah SAW, bermakna kita sedar bahawa tidak ada sesuatu yang lebih memberi kesan kepada seseorang berbanding daripada sekiranya kehilangan insan-insan yang dikasihi. Ya, jadi kalau Faiz, kalau kita kata kita kehilangan orang yang disayangi, pastilah kita akan sedih. Ya, kita akan terasa betul kehilangan. Apatah lagi insan itu adalah insan yang sangat dikasihi, sangat disayangi. Oleh kerana itu, kita lihat tidak ada satu ujian yang lebih besar, yang lebih dahsyat
menimpa kepada umat manusia berbanding daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang pada saat ketika mana kewafatan baginda Rasulullah SAW. Ialah kalau kita kehilangan orang yang kita sayang, kita sendiri akan merasa tamparan hebat dengan kehilangan itu. Sebab itu kita dituntut untuk benar-benar bersabar. Sebab kadang-kadang kalau tak kontrol kesabaran itu, boleh akan melakukan sesuatu di luar kawalan. Kenapa? Kerana emosional kita, kerana emosi kita, kerana kita terlalu sayang. Bayangkan, tak ada orang, tak ada insan, tak ada yang lebih menyayangi dan disayangi berbanding Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita boleh cuba bayangkan bagaimana keadaan sahabat yang memang tahu bagaimana kasih sayang Rasulullah, baiknya Nabi dan betapa mereka sangat mengasihi Rasulullah SAW. Tiba-tiba satu saat sampai yang telah dijanjikan oleh Allah, mereka mendengar dan mereka mendapati mereka kehilangan insan teragung, iaitu Nabi SAW. Tetapi itulah kita katakan bahawa para sahabat ini sudah diterbiah, sudah dididik oleh Nabi SAW, sehingga walaupun ada di antara mereka agak berada di luar kawalan sedikit, bahkan di antara yang kita biasa dengar tentang bagaimana tindakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar disampaikan bahawa Rasulullah SAW telah wafat, maka dia seolah-olah hilang sedikit kawalan dia. Bukan kenapa? Bukan kerana dia tidak rida, bukan kerana dia tidak mengakui akan apa yang pasti berlaku. Tetapi itulah dia yang disebutkan dengan cinta, dengan kasih yang ada kalanya keadaan itu agak menyentuh dan juga agak memberi kesan yang besar dan dalam diri seseorang, sehingga dia menghunuskan pedangnya dengan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu telah wafat, aku pancung kepalanya. Jadi itu bukanlah kerana dia tidak rida, mustahil. Sayyidina Umar Khattab, kita tahu bagaimana kehebatannya dan keimanannya kepada Allah SWT, tapi itulah dia, kita kata, daripada kesan, daripada kecintaan dan kasihnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah merupakan daripada perkara-perkara yang kita lihat berlaku di saat kewafatan Nabi kita Muhammad SAW, yang insya-Allah hari ini kita akan detailkan sedikit dari riwayat-riwayat supaya kita sendiri pun mendapat maklumat yang tepat tentang keadaan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafas sitarah yaumal itsnain fanadhartu ila wajhihi ka'annahu warakatul mushaf wan nasu khalfa Abi Bakrin فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Kata Anas bin Malik, kali terakhir aku melihat Rasulullah SAW adalah ketika baginda SAW menyingkap kain tabir rumah baginda pada hari Isnin. Jadi dalam maklumat ini, di antara yang kita boleh ambil juga bermakna Nabi SAW meninggal pada hari Isnin. Atau lebih tepat lagi, tarikhnya adalah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Itu kali terakhir, kata Anas, dia melihat Rasulullah, sebab pada waktu itu dia pun solat di masjid berimamkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi bermakna Sayyidina Abu Bakar ini dilantik oleh Nabi SAW untuk mengambil tempat Nabi menjadi imam. Ketika Nabi sudah sampai kepada sakit yang sangat berat. Sebenarnya Nabi dia dah mula sakit ni, kalau Faiz kalau tahu, pada 29 Safar. Jadi 29 Safar Nabi dah sakit dah. Nabi dah, kita panggil pening kepala Nabi SAW, berat kepala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu dibawa ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu, di antara yang selalu Nabi tanya,
besok saya di mana, besok saya di mana. Maksudnya, besok segiliran siapa? Sebab Nabi SAW pada waktu itu memiliki 9 orang isteri yang Nabi ni dengan adilnya membahagi-bahagikan hari-hari itu di kalangan isteri dia. Tapi dalam keadaan Nabi yang lemah pada waktu itu, dalam keadaan sakit, maka Nabi selalu pada waktu itu bertanya, besok di mana, besok di mana. Pada waktu itu dikumpulkan isteri-isteri baginda Rasulullah SAW yang akhirnya mereka sendiri yang mengizinkan agar Nabi SAW ketika sakit berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka izinkan. Jadi kemudian ketika dalam sakitnya Nabi tempoh daripada 29 Safar tu, Nabi sebenarnya masih lagi keluar dan menjadi imam kepada kaum muslimin, dan beberapa kali Nabi naik berkhutbah. Di antara khutbah perpisahan baginda Rasulullah, di antaranya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah, adakah dia ingin untuk kekal atau berada lagi di atas dunia ini ataupun kembali kepada Allah. Maka hamba itu telah memilih untuk kembali kepada Allah. Yang tu. Jadi ketika Nabi cakap begitu, yang tiba-tiba bangun dan mengucapkan fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, fidaka auladi ya Rasulullah, aku gadaikan ibu dan ayahku untukmu wahai Rasulullah, aku gadaikan anak-anakku untukmu wahai Rasulullah, aku gadaikan harta-hartaku untukmu Rasulullah. Itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang bingung, kenapa Sayyidina Abu Bakar ni hilang kontrol, hilang kawalan. Pada waktu itulah Nabi SAW mengatakan, duduklah kamu dan tenanglah kamu wahai Abu Bakar, aku tahu kedudukanmu di sisi Allah dan kamu di sisiku. Kalaulah aku boleh mengambil khalil, iaitu kekasih ke ataupun orang yang rapat sekali dengan aku, selain Allah, aku akan jadikan engkau khalil aku. Tapi cukuplah persahabatan yang sejati ini, kata Nabi SAW, kedudukan ilmu itu. Seluruh pintu masjid ini tertutup kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq. Jadi itu kedudukan Sayyidina Abu Bakar pada awal, pada waktu Nabi sakit, tapi Nabi sempat lagi keluar ke masjid dan Nabi sempat lagi ada kalanya berkhutbah atau menyampaikan pesanan terakhir kepada Rasulullah. Jadi yang difahami oleh Abu Bakar Siddiq pada waktu itu memang Rasulullah lah yang dimaksudkan hamba Allah tu. Ini kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi dalam hadis ni juga sedikitlah kita nak memfahamkan bahawa ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, itu juga sebagai satu dalil ataupun satu isyarat daripada Rasulullah adalah setelah wafatnya Nabi, khalifah yang akan menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat setelah ketika mana berlakunya daripada Saqifah Bani Sa'idah, iaitu perbincangan di satu Saqifah ini, dan akhirnya terlantiklah, dibayarlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, jadi kata Anas bin Malik, waktu tu ketika mana terakhir dia boleh lihat wajah Nabi ni, waktu tu Nabi duduk dekat rumah, tapi rumah Nabi ni adalah berjiran dengan masjid. Jadi kalau Nabi selak dia punya lansir tu, tabir rumah dia boleh nampak ke masjid. Jadi Nabi SAW pada waktu itu dia singkap kain tabir rumah baginda pada hari itu, hari Isnin. Dan pada waktu itu ni orang solat, tapi orang masih lagi ialah kasih ni melihat-lihat di rumah Nabi SAW. Maka terlihatlah wajah Rasulullah pada waktu itu cerah putih seperti lembaran mushaf. Putih, elok, bersih wajah Nabi SAW. Pada waktu itu orang ramai sedang mendirikan solat. Kata Anas, solat apa? Solat subuh. Dengan berimamkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iaitu waktu apa yang Nabi buka ni? Waktu subuh. Nabi selak kain, Nabi tengok ketika itu kepada para berjamaah atau kaum muslimin yang sedang solat. Wajah Nabi putih bersih betul pada waktu itu. Ketika melihat Nabi selakkan tabir itu, mereka ni solat tapi mereka dah jadi kita panggil macam seolah-olah hilang arah. Kerana mereka rindu dengan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW mula sakit berat 4 hari sebelum wafat Nabi. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dikatakan menjadi imam pada 8 Rabiul Awal. Mana hari
Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari. Hari Jumaat, Nabi SAW pada waktu itu melantik ataupun memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk naik menjadi imam menggantikan Nabi yang pada waktu Nabi dah tak keluar daripada rumah dia lagi. Ya. Jadi kata para ulama sebanyak 17 waktu diimamkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tiba-tiba hari yang Isnin tu Rasulullah buka tabir dia. Orang melihat keadaan tu seolah-olah kita kata macam hampir macam gaduh nak bergerak je. Rindu dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW kata Sayyidina Anas memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak. Nabi beri isyarat, tenang. Jangan bergerak daripada tempat mereka. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar tetap mengimami kepada mereka. Jadi Nabi suruh kekal, jangan keluar daripada solat dan kekal dalam solat. Selepas itu Rasulullah SAW pun jatuhkan kain tabir. Maknanya Nabi telak. Ketika itu sahabat-sahabat yang tengah solat tu terpandang wajah Nabi, mereka dalam keadaan rindu nak kalau boleh itu mendatangi kepada Nabi atau bergerak. Nabi tenangkan mereka, kemudian Nabi tutup balik tabir itu. Maka itulah Anas kata terakhir mereka melihat wajah Nabi SAW semasa hidup, dan baginda wafat. Kalau tengok dalam riwayat ini, wa tuwfiya Rasulullah SAW min akhir dzalikal yaum, iaitu baginda wafat pada penghujung hari itu. Baik, ahli sirah ketika mana menyebutkan waktu kewafatan Nabi SAW adalah pada waktu duha. Kalau ikut kepada Anas kata pada penghujung hari. Kalau penghujung hari maknanya pada waktu petang. Sedangkan ahli sirah dan juga daripada riwayat menyatakan bahawa Rasulullah SAW ini diwafatkan pada waktu duha hari Isnin. Jadi kenapa dia kata Anas tadi pada hujung hari, pada petang hari? Maka disatukan riwayat-riwayat ini, disebutkan bahawa orang-orang akhirnya menerima pada waktu duha Rasulullah wafat. Sebab tadi pagi waktu subuh Nabi selak, Nabi tengok kali terakhir sahabat dapat melihat Nabi. Kemudian Nabi turunkan pada waktu duha Nabi wafat. Tapi ketika sampai berita Nabi wafat, para sahabat ada yang tak boleh terima. Ya macam Sayyidina Umar juga begini-begini, sampailah penghujung petangnya semuanya akhirnya terima dengan berita kewafatan Nabi. Maka disebutkan pada penghujung hari itu diterimalah berita secara menyeluruh akan kewafatan Nabi SAW. Tapi waktu wafat Nabi adalah pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ya, ini yang boleh kita ambil daripada hadis yang pertama ini. Soalannya, Nabi SAW ini meninggal di mana dan bagaimana? Ini akan diteruskan dengan riwayat seterusnya. Seperti hadis yang kedua ni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri atau qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi summa bala famata." Kata Aisyah radhiyallahu anha, di saat-saat ketika Nabi SAW hampir kepada kewafatannya, aku menyandarkan Rasulullah SAW ke dadaku. Atau di dalam riwayat disebutkan ke pangkuanku. Nanti kita akan tengok nanti ada riwayat khususnya dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Sayyidina Aisyah sebut bahawa Nabi ni duduk dekat atas riba dia. Jadi dalam riwayat ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dia kata Nabi SAW minta diambil bekas untuk buang air. Jadi setelah itu Nabi buang air dan selepas itu Rasulullah SAW wafat. Jadi berlaku sebelum Nabi SAW wafat ni ada beberapa perkara. Nabi buang air di dalam bekas. Juga dalam riwayat yang lain setelah itu Nabi bersiwak. Nabi gunakan kayu siwak itu dan bersiwak. Nabi isyaratkan pada waktu itu dengan matanya kerana saudara Rasulullah SAW Al-Fadl kata bin Ibn Abbas, dia masuk dan dia ada siwak
di tangan dia. Rasulullah isyaratkan dengan matanya. Aisyah kata, aku faham bahawa Rasulullah nak bersiwak. Dia ambil siwak Nabi tapi dah keras, maksudnya dah kering sangat. Maka Aisyah kata, aku masukkan dalam mulut aku untuk dilembutkan dengan air liurku, kemudian barulah aku masukkan ke mulut baginda Rasulullah, dan aku pun siwakkan Rasulullah SAW, dan aku rasa bangga kerana air liur aku adalah yang terakhir masuk ke mulutnya baginda Rasulullah SAW. Baik. Jadi apa yang berlaku dalam hadis ini iaitu Nabi buang air sebelum daripada meninggalnya Nabi SAW. Baik. Buang air sebelum daripada kenapa ini diceritakan dan berlaku? Sedangkan Rasulullah SAW insan, adakah buang air itu adalah merupakan daripada perkara yang tak baik? Tidak. Maknanya perkara itu adalah perkara normal. Khususnya kalau orang-orang sakit. Satu. Yang keduanya sebenarnya kerana Nabi SAW ini adalah merupakan contoh tauladan. Dan apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu adalah untuk diterima oleh orang yang tahu. Bermakna kalau kita berhadapan dengan orang yang berada dalam sakit, dalam keadaan yang sukar, maka kita kena bantu kepada orang yang sakit. Seperti Aisyah membantu kepada Nabi SAW. Baik itu dalam hal-hal yang kita kata menyentuh kepada perkara-perkara tabi'i. Makan, minum, begitu juga dengan buang air dan sebagainya. Dia adalah normal, dan ini juga untuk menunjukkan bahawa inilah yang akan dihadapi. Bukan hanya oleh orang yang sakit, bahkan orang yang menjaga kepada orang yang sakit. Dan ini adalah merupakan tugas yang besar, ganjaran dan kedudukannya. Khususnya kalau seorang anak yang menjaga kepada ibu dan ayah, ataupun orang yang dikasihi atau orang yang dekat dengan dia. Dan ini adalah perkara yang dihadapi. Dan kesabarannya dan juga daripada layanan yang diberikan dengan baik sebenarnya adalah merupakan dari peluang ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ketika mana berhadapan dengan keadaan seperti itu, tidaklah seseorang itu boleh untuk menganggap perkara-perkara seperti itu adalah perkara yang mengaibkan. Tidak. Ini perkara normal. Kerana manusia bersifat seperti itu, dan Nabi kita SAW adalah seorang manusia walaupun tidak seperti manusia yang biasa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi ini sebagai contoh tauladan, maka dipanggil apa? Diletakkan keadaan itu untuk difahami dan mudah difahami oleh manusia-manusia normal. Cuma bezanya ialah, Faiz, kalau kita kata, ialah kalau kita cerita pasal buang air, taklah sama buang air kita dengan buang air Nabi SAW. Kalau kita tahu dalam riwayat bagaimana seorang wanita yang minum, minta maaf, air Nabi SAW, air kecil Nabi SAW, sehingga didoakan Nabi dengan berkat daripada air kecil Nabi yang diminum itu, sehingga tak sakit perutnya sampai dia meninggal dunia. Jadi tak samalah kalau kita katakan bagaimana. Cuma keadaan yang berlaku itu seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan itu juga adalah untuk memberitahu betapa sakit yang ditanggung oleh Nabi SAW itu berat. Dan bahkan Nabi pernah mengatakan bahawa kami para Nabi apabila dikurniakan sakit oleh Allah, itu 2 kali ganda atau berganda daripada orang-orang biasa. Kerana apa? Kerana tidak lain adalah kerana kekuatan dan juga kesabaran para Nabi yang tidak ada pada orang-orang yang lain. Jadi itulah yang boleh untuk kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan ini, yang insya-Allah nanti kita sambung lagi selepas ini insya-Allah daripada hadis yang seterusnya insya-Allah. InsyaAllah kepada semua, teruskan setia bersama-sama kami menerusi Syama'il Ar-Rasul malam ini. Salam cinta, salam rindu buatmu. Kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebingungan.
Terengganu 100.2 FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Haji Osman dan kita nak masuk bahagian kedua selanjutnya. Kita nak dengarkan bicara bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Khirit dalam topik kita kewafatan Nabi SAW. Silakan Habib untuk hadis selanjutnya. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha, ni hadis seterusnya. Tadi dua hadis kita bacakan. Ini juga riwayat Aisyah sebab ialah kerana Nabi SAW memang kalau kita tengok riwayat kedua tu, Nabi berada bersama Aisyah radhiyallahu anha di rumah Sayyidina Aisyah, kemudian di atas riba Sayyidina Aisyah. Jadi riwayat kewafatan Nabi ini kebanyakannya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis yang seterusnya ni Sayyidina Aisyah mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un. Ya. Jadi dia kata pada waktu ketika Rasulullah SAW ni dalam keadaan sakit yang berat ni, aku melihat Rasulullah SAW semasa nak sampai kepada waktu kematian dia, kewafatan Nabi SAW. Di sisi Rasulullah SAW itu ada bekas berisi air. Ada air, bekas yang ada air. Kemudian wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi summa yamsahu wajhahu bil ma'. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bekas yang ada air itu? Nabi masukkan tangan dia ke dalam bekas air itu, kemudian Nabi usapkan di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan air. Jadi air itu Nabi rendam tangan dia, kemudian Nabi ambil, Nabi sapukan di wajah dia. Kenapa? Air ni sifatnya sejuk. Orang yang dalam keadaan sakarat itu adalah dalam keadaan kesakitan. Maka salah satu daripada yang agak melegakan adalah air. Baik, dalam hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita, kalau kita berada di sisi orang yang dalam keadaan sakarat, orang yang sakit berat nampak tanda-tanda sakaratnya, maka dianjurkan kepada kita untuk kita membasahkan wajah dia. Kita usapkan wajahnya dengan air. Sebab ini Rasulullah SAW kerana dia adalah yang akan memberikan contoh. Maka dia yang buat sendiri. Dalam tu ketika itu kemampuan Nabi SAW yang memanglah mungkin tidak semua orang mampu berbuat itu sendiri. Ya. Jadi maknanya kalau tidak mampu orang yang sakit itu berbuat, maka warisnya atau orang yang berdekatan tu ambil air dan sapukanlah air itu ke wajah orang yang dalam keadaan sakarat tu. Satu, ya. Itu agak membantu dalam keadaan sedikit membantu kepadanya. Summa yaqul, kemudian Nabi mengucapkan atau lebih tepat berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau qala ala sakaratil maut. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, bantulah aku menghadapi dahsyatnya sengsara kematian atau dahsyatnya derita kematian. Jadi selain daripada mengusapkan air, kalau kita lihat orang dalam keadaan yang sakit tenat ni, kita juga doakan seperti doa Nabi SAW. Cuma dia tidak nisbahkan kepada dirilah. Nabi sendiri doa untuk diri sendiri. Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Doa ini boleh kita amalkan. Sebab kita pun tak tahu ketika mana sakarat tu kita mampu lagi untuk nak berdoa atau ingat ataupun kita kata kita sedar. Itu ketika mana dalam keadaan sekarang ini. Tapi orang yang berdekatan dengan orang yang dalam keadaan sakarat juga boleh mendoakan dengan doa ini. Cuma ditukarkan Allahumma a'inhu, atau untuk lelaki, atau a'inha, ya Allah bantulah dia ala munkaratil maut atau ala sakaratil maut. Ya Allah bantulah dia. Macam itu. Doa ni doa Rasulullah SAW. Pastilah ada rahasia yang besar ketika mana kita menyebutkannya, khususnya kepada orang-orang yang kita kasihi ketika berada di sampingnya dalam keadaan sakaratul maut. Baik. Jadi kalau demikian keadaannya, bermakna Rasulullah SAW juga menghadapi sakaratul maut. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika mana dalam keadaan itu Nabi mengatakan la ilaha illallah. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Nabi ucap macam itu. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian itu sakarat, itu kesengsaraan, kesakitan yang dahsyat. Nabi bagi tahu. Dan
sakarat itu juga ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW sendiri merasa sakarat sedangkan Nabi ini kekasih Allah, orang yang dikasihi. Maka diyakini bahawa Allah itu mampu maha berkuasa untuk mengadakan apa saja, bahkan tak sakit pun boleh untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rasa sakit kepada hamba-Nya itu dalam beberapa keadaan. Ni Faiz kita nak tengok. Kalau sakit itu menimpa, sakarat ke sakit menimpa kepada orang yang kafir, orang yang tak beriman, bermakna itu adalah azab kepada dia. Kalau kepada orang yang beriman, bermakna dia adalah menggugurkan dosa. Kalau kepada para awliya, ni para awliya ni orang-orang wali-waliullah, orang-orang yang Allah kasih, sakit juga. Kena sakaratul maut juga, adalah untuk menaikkan darjat pula. Naik lagi darjat dia. Kalau para nabi, khususnya Rasulullah SAW, adalah sebagai contoh, sebagai pengajaran, sebagaimana keadaan dia hadapi. Dan supaya kita memahami bahawa kita semua akan menghadapi yang namanya saat-saat dahsyatnya kematian itu, yang kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelembutannya kepada kita ketika sakaratul maut. Tak ada yang lebih menakutkan, Faiz, kalau sebenarnya berbanding dari sakaratul maut. Kalau Rasulullah SAW sendiri pun disebutkan menghadapi dalam keadaan yang sakit, dan Nabi sendiri mengeluarkan suara menahan kesakitan itu. Bahkan Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat. Nabi nak gambarkan seperti itu. Jadi itulah dahsyat kalau kita kata sakaratul maut ini. Sedangkan malaikat maut ketika mana menarik ruh Nabi SAW yang mulia itu dalam keadaan selembut-lembutnya. Ini nak kata dahsyatnya berpisahnya ruh ini daripada jasad, yang satu saat nanti kita semua akan menghadapinya. Tak ada orang terlepasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi inilah sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Pasti datang yang namanya sakratul maut itu, dan itu adalah kebenaran yang pasti akan dihadapi. Dan demikian itu yang disebutkan sakratul maut atau kematian itu, yang kamu cuba untuk menghindar dan lari daripadanya. Kamu cuba lari tapi tak akan. Kamu akan menghadapi daripada sakratul maut dan maut itu sendiri. Jadi apa yang kita nak buat ni? Kita kena ada persiapan untuk menghadapinya. Itulah yang sepatutnya kita ambil. Baik, kemudian daripada riwayat yang lain daripada Aisyah, dia mengatakan la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah SAW. Aku tidak cemburu melihat seseorang menghadapi kematian dengan ringan selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah SAW. Bermakna dia lihat Rasulullah hadapi dalam keadaan yang begitu berat. Dia kata kalau pun ada orang kata mudahnya orang tu meninggal, dia kata aku tak hairan. Nampak mungkin zahirnya adalah ringan, tapi dia tak akan terlepas yang namanya sakaratul maut. Jadi bermakna janganlah kita hanya menilai, yalah kita boleh sebutlah mudahnya dia meninggal kan setelah dia, tapi alam sakarat atau alam kematian yang dihadapi sebelum mati itu tak sama dengan apa yang kita lihat dengan mata zahir kita ni. Bermakna macam mana pun jenis kematiannya, baik itu dalam keadaan yang dahsyat seperti mana kemalangan dahsyat, ataupun dia meninggal di atas katilnya atau dalam keadaan tidurnya, tetapi mereka atau kita semua tidak akan terlepas yang namanya daripada sakaratul maut. Semua akan hadapi itu. Cuma zahir mata kita menilai secara zahirnya melihat keadaan itu. Dan itu juga bukanlah kita kena faham ni lah, bukan semestinya penentu bahawa ini adalah kesudahan yang baik atau kesudahan yang tak baik.
kesudahan yang baik atau tidak baik hanya yang menilai adalah Allah. Cuma adalah tanda-tandanya, tetapi bukanlah dengan kematian dengan keadaan yang mengerikan contohnya. Atau dahsyat itu adalah untuk menisbahkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak. Kalau itulah maknanya sahabat-sahabat pun ada yang meninggal dalam keadaan yang dahsyat ketika khususnya dalam peperangan. Sena Hamzah sendiri sampai dipotong-potong daripada bahagian muka, wajah, si telinga, hujung dan sebagainya. Tapi dia adalah Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada pada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sena Hussein contohnya yang sampai dipancung kepalanya. Itu bukan bermakna dia meninggal dalam keadaan tak baik, bahkan dia adalah merupakan Sayyidus Syabab, merupakan penghulu pemuda di syurga. Kan? Jadi ini semua bukan Sena Omar yang ditikam ketika solat. Jadi ini semua bukan bermakna bagaimana mati itu adalah untuk dinilai, tetapi amalnya ketika kehidupannya dan juga daripada apa yang dia lakukan ketika kehidupannya adalah penentu bahawa sama ada dia berada dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Cuma ialah kita semua kalau boleh naklah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, meninggal pada hari yang baik. Itu semua cita-cita kita semua yang memang selalu kita berdoa kepada Allah. Tetapi untuk menuju ke arah itu, Faizan, kita sama-sama ni kita kena buat masa kita hidup ni. Persiapan dia tu kita nak kena buat. Bukannya kita hanya mengharap je, tapi kita punya perangai, kita punya perbuatan dia seolah-olah tidak melayakkan kita untuk mendapatkan. Tak selari. Betul, yang ini kan. Jadi itu yang kita harap-harap begitulah ya, kita kata. Baik. Jadi sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak cemburulah kalau melihat ada kata orang yang semudah dia meninggal apa semua, sebab aku lihat Rasulullah sendiri pun dalam keadaan kepayahan ketika mana menghadapi kematian itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan mata Nabi SAW wa innahu la baina haqinati wa dhaqinati. Ini yang hadis ni yang disebutkan. Sayyidina Aisyah kata Rasulullah wafat, dia berada di riba aku. Fala akrahu syiddatul maut, dan aku tidaklah benci kepada ataupun merasa sukarnya daripada dahsyatnya kematian itu pada seseorang selain daripada aku setelah aku melihat Nabi SAW dalam keadaan yang menghadapi sakaratul maut. Maknanya kalau Nabi SAW menghadapi seperti itu, apatah lagi orang lain. Itu maksud dia lah. Maknanya kita ni Allah nak dibandingkan dengan Nabi SAW itu jauh. Tapi kita tetap juga bermohon, berdoa agar mudah-mudahan Allah berikan kelembutan di dalam sakaratul maut yang bakal kita hadapi itu. Hadis terusnya daripada Aisyah juga, kata Aisyah, lamma qubida Rasulullah SAW ikhtalafu fi dafnih. Setelah Nabi SAW wafat, Nabi wafat tadi pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada waktu duha. Kemudian setelah itu diterima kewafatan Nabi oleh seluruh para sahabat pada waktu itu pada petang harinya. Mulalah pada waktu itu mereka masing-masing dah kata kat mana Rasulullah nak dimakamkan atau nak dikuburkan, di mana nak dikebumikan Nabi SAW. Sedang mereka pun macam mana kita nak kebumikan mana kan, sebab itu dekat situ ada namanya perkuburan Baqi'. Kan ada perkuburan Baqi', dan kita tahulah itu adalah tempat perkuburan kaum muslimin dan juga adalah tempat yang mulia. Orang yang dikuburkan di situ berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi dan syafaat para sahabat. Tapi Rasulullah ni di mana tempat nak dimakamkan Nabi? Kalau di Baqi' pun di bahagian mana? Itu jadi ialah masing-masing jadi confused dan keliru. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar pada waktu itu menjadi orang tengah untuk nak supaya ingatkan pesanan dan juga apa yang pernah Nabi beritahu. Ini pentingnya orang yang ada berilmu ada dengan kita di saat-saat macam ni. Kadang-kadang pada waktu kita dalam keadaan macam ni dia jadi macam-macam perdebatan. Jadi tak patut fikir pun. Tak boleh fikir macam-macam. Mungkin ada wasiat dia, mungkin ada ni. So perlu ada perbincangan. Sebab itulah walaupun kita kata mengebumikan ataupun kepada orang yang meninggal dunia itu bagus dan bersegera, tapi perlu juga jelas masing-masing tak sehingga tidaklah menjadi satu pertikaian di antara satu dengan yang lain. Sebab itu Nabi SAW dikatakan dikebumikan bukan pada hari kewafatan Nabi, tapi esoknya ada yang mengatakan lusa. Kerana
ialah selain daripada perbincangan para sahabat, begitu juga pastilah para sahabat semuanya ingin menziarahi Nabi, dan mereka solat tidak berimam pada waktu itu, seorang demi seorang menyolatkan Nabi SAW. Nanti kita insyaAllah kita akan bahaskan perkara itu. Yang dalam hadis ini adalah menceritakan tentang di mana Nabi akan dikuburkan. Maka Nabi Abu Bakar pun pada waktu itu menjadi orang tengah dengan mengingatkan dan mengatakan, sami'tu min Rasulillah SAW syai'an ma nasituhu. Dalam hal ini kata, saya sendiri dengar, dia kata, daripada Rasulullah SAW yang saya tak pernah lupa apa yang Nabi pernah cerita dan bagi tahu. Kata Rasulullah SAW yang Sayyidina Abu Bakar ingat sangat, kata Rasulullah, ma qabadallahu nabiyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi idfinuhu fi mawdi'i firashihi. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang baginda suka sebagai tempat dikuburkan. Okey, baik. Jadi maknanya tempat yang difahamkan itu, satu, tempat meninggalnya para Nabi, tempat yang Nabi itu suka dia meninggal di situ, nak dikuburkan di situ. Sebab tu kalau kita ulang balik sejarah-sejarah para Nabi ni memang begitu ya. Di antaranya Sayyidina Musa alaihi salam, ketika mana dia bersama dengan kaum dia Bani Israel, Allah sesatkan selama 40 tahun kerana keingkaran kaum dia untuk nak berperang bersama Nabi Musa kepada golongan Jabbarin, iaitu orang-orang yang zalim di Baitul Maqdis. Kerana mereka tak mau ingkar, Allah hukum mereka. Sehingga wafatlah Musa AS, tapi dia minta satu permintaan. Ya Allah, kalaupun aku, sebab dia tak sempat untuk pergi ke Baitul Maqdis, tempat suci mulia. Dia kata, kalaupun aku tak dapat izin, tak dapat untuk ke situ, ya Allah, meninggalkan aku sejauh balingan batu. Dengan tempat tersebut, dekatkan aku dengan tempat itu, meninggalkan aku di situ dan kuburkan aku di situ. Jadi Allah terima permintaan Musa, sehingga dia meninggal dipanggil satu tempat tanah merah. Yang tempat itu diziarahi oleh baginda Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Nabi sendiri pergi. Nabi melintasi kepada kuburnya Musa, dan aku menjenguk ke dalamnya, aku melihat Nabi Musa buat apa? Solat. Nabi Musa sedang solat. Nabi kata dia pergi Kashful Ahmar, kalau tak salah tempat tu. Kalau aku boleh ajak kamu, aku nak tunjukkan kamu di mananya kubur Musa alaihi salam. Jadi maknanya memang para Nabi ini Allah akan cabut nyawa dia di tempat yang dia suka untuk dia meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Sebab tu dikatakan oleh Rasulullah, oleh itu kuburkan Rasulullah, kata Abu Bakar memahami apa yang Nabi sebut tu. Oleh itu kuburkan Rasulullah di tempat letaknya alas tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal di situ, di situlah Nabi dikuburkan. Dan dalam hadis ini juga sebenarnya secara tak langsung memperlihatkan derajat kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, di atas ribu Aisyah, dan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini juga secara tak langsung menunjukkan kemuliaan kedudukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di mana Rasulullah dimakamkan ataupun dikuburkan? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang di tempat meninggal dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita ziarah ke Madinah, maka kita bermuwajahah menghadap ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang di dalamnya itu ada makam baginda Rasulullah. Kemudian setelahnya itu adalah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, yang kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berdoa, dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah yang biasanya kalau yang nak pergi Madinah dia akan tahulah. Dia panggil masuk Babu Salam. Nama Babu Salam dia sebab kita masuk pintu untuk beri salam kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian kita akan muwajahah menghadap ke arah dia panggil hujrah itu. Kemudian kita memberi salam, kemudian setelah itu Bakar, kemudian Sayyidina Umar Khattab. Di situ dimakamkan
Nabi SAW, dan itulah sebenarnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis yang kita sebutkan ini, bolehlah kita ambil kesimpulan, beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika Sayyidina Abu Bakar juga pernah mengatakan sesungguhnya engkau adalah akan meninggal, pasti meninggal dunia, dan para nabi pun akan meninggal dunia, adalah hakikat untuk memberitahu semua yang namanya bernyawa itu akan pasti mati, walaupun sehebat mana, walaupun setinggi mana, walaupun sekuat mana pun. Bahkan semulia-mulia Rasulullah SAW juga wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menghadapi yang namanya kematian itu. Yang keduanya, dalam menghadapi kematian itu ada sebelum kematian yang dinamakan sakaratul maut, yang ianya adalah sangat dahsyat, yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan mati, termasuklah kita, dan dianya dihadapi oleh insan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka kita juga akan menanggung rasa itu, dan kita banyak-banyak berdoa dengan doa Nabi tadi, Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau ala sakatul maut, iaitu ya Allah, bantulah aku menghadapi dahsyatnya sakaratul maut. Jadikan amalan juga untuk kita doa seperti itu. Yang ketiganya ialah yang kita boleh ambil adalah banyakkan kita ini berada di tempat-tempat yang baik. Sebab ialah kalau mengikut isyarat daripada riwayat Aisyah tadi dan cerita tentang perbezaan pendapat para sahabat, kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengingatkan tentang hadis Nabi SAW. Nabi kata para Nabi ini suka untuk dikuburkan di tempat yang baik. Meninggal di tempat yang baik, dikuburkan di tempat itu. Bermakna tempat yang baik ini sepatutnya menjadi satu tempat yang biasa kita berada di maknanya kalau kita selalu berada di masjid, kalau kita meninggal di masjid, walaupun kita tak dikuburkan di masjid, tapi meninggal di masjid, meninggal di masjid ilmu, kan? Kalau kita pendengar radio Aikim ni, sedang mendengar radio Aikim, kuliah ilmu pada waktu itu, ialah kita tak tahu ajal kita sampai bila, kan? Mudah-mudahan kalau kita ketika itu sampai ajal kita sedang mendengar perkara yang baik-baik, ilmu, insya-Allah itu juga sebagai satu tanda husnul khatimah, insya-Allah. Bermakna banyakkan waktu kita di tempat yang baik. Kemudian boleh saja kalau kita bercita-cita untuk dikuburkan di tempat-tempat yang baik. Sebab tu Nabi kata kalau ada orang yang mampu untuk dianya bercita-cita meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Dikuburkan di Baqi' kerana aku pasti akan memberikan syafaat kepada dia. Maknanya boleh bercita-cita untuk meninggal di tempat-tempat yang baik. Hatta kalau di Malaysia ni mungkin kita kata bolehlah saya nak dikuburkan di sebelah kuburnya orang mulia, para ulama dan sebagainya, kawasan kuburan yang mungkin kita kata ini tempat-tempat orang baik-baik selalu, pun tak jadi masalah. Boleh kita berniat dan bercita-cita seperti itu, kerana ianya juga adalah merupakan cita-cita para sahabat. Seperti Sayyidina Umar Khattab, ketika dia meninggal, dia pun minta untuk dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai penutup ialah kita cerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ialah ianya perkara yang selalu kita akan rasa kalau ingat-ingat, ya Allah, sedih kita. Tapi Nabi selalu pesan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu. Makna baik, sahabat boleh tanya, boleh ni, boleh datang jumpa Rasulullah. Tapi mati aku pun baik juga untuk kamu. Kerana amal-amal kamu itu akan dibentangkan kepada aku. Bila ni, kata para ulama, pada setiap hari Nabi akan tengok amal kita. Allah, kalau kita kata hari ni agaknya apa Nabi tengok amal kita, ya? Ialah Allah Maha tahu semua apa kita buat. Tapi Allah berikan juga untuk dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, wa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati baiklah apa amal kamu itu, aku akan memuji Allah. Alhamdulillah, Nabi akan sebut. Tapi kalau aku mendapati yang sebaliknya, tak baik, istaghfartullahu lakum, akan berusaha aku untuk memohon keampunan untuk kamu, ya Allah. Jadi saya nak simpulkan beginilah, agak-agak yang kita buat ni hari ni lah, sekarang ni, Nabi gembira ke Nabi sedih? Itu. Jadi kalau kita betul-betul sayang Rasulullah, Nabi masa hidup dia tak rehat, Nabi buat semua, bagilah Nabi betul-betul rehat dengan amal kita yang sampai Nabi ni akan menghibur.
bukannya menjadikan Nabi SAW sedih. Itu yang kita sama-sama, bolehlah sama-sama kita renungkan sama-sama insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Ini belum habis lagi dalam bab ni. Insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi tentang kewafatan Nabi SAW, dan maklumat-maklumat ini penting untuk kita kerana supaya kita mendapat maklumat yang tepat daripada maklumat yang sebenarnya daripada peristiwa kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian ilmu kita pada malam ini, untuk kita dengar banyak lagi insya-Allah. Sebenarnya bab-bab yang akhir, bab-bab yang hujung juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, tapi berat untuk kita ceritakan, banyak yang boleh kita ambil dalam kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bertemu lagi minggu hadapan hari dan waktu yang sama menerusi Syama'il Ar-Rasul setiap hari Rabu jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Habib insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anda rakan-rakan saya terus setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syama'il Ar-Rasul ulangannya nanti hari Sabtu 10 malam di IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Perhatian, pemilik dan founder-founder bisnes. Masa PKP jualan anda berkurang, pelanggan juga makin berkurang. Macam untung pun dah hilang, dah buat marketing tapi tiada orang. Bisnes kasih naik balik dengan strategi dan teknik-teknik pemasaran digital yang terkini dan efektif. Temui saya, Siful Jamal di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online businesskasinaik.com. Follow kami di FB, IG, Telegram dan juga website dengan taib Sifubet. Sifubet, guru digital marketing anda. Wanginya kereta kau Siti. Guna pewangi apa ni? Aku gunakan Bliss. Memang wangi. Bauan berpanjangan sehingga 45 hari tau. Siti, bukan ke Bliss ada pewangi untuk rumah juga? Itu namanya Blissmatic. Produk kedua Bliss. Jenis automatic spray. Ada 4 jenis wangian. Yang tu aku guna dekat bilik tidur dan ruang tamu rumah. Wah, seberwangi Bliss dia. Bukan tu je. Bliss sekarang ada pewangi badan juga tau. Ada 40 pilihan bau. Ush, Siti, jadi Bliss ada 3 produk lah sekarang. Macam mana kalau aku nak jual Bliss ni? Mudah je. Layari Facebook Bliss HQ atau hubungi 016-667-5904 sekarang. Selagi mana tidak ada suatu petanda kuat ataupun yakin berlakunya najis, maka kita kira asalnya suci. Maka dalam persoalan ini, sekiranya satu dia memang yakin tuan rumah sebelum dia adalah orang yang makan khinzir misalnya, ataupun makan benda-benda najis. Adakah dia perlu sama satu rumah? Tak perlu secara pasti. Paling kurang dia sama kawasan mana? Kawasan Singki yang tempat. Yang mana secara pasti kalau orang itu masak dan setiap hari secara pasti adanya makan kan? Dan dia masak, secara pasti kawasan itu telah ada terkena dengan yang disebut sebagai khinzir tadi, yang mana ada qarinah ataupun ada petanda kuat di situ ada. Adapun tempat-tempat lain yang kemungkinan ada, kita tak pakai. Kemungkinan tu tak pakai. Kita hanya membasuh tempat yang ada keyakinan yang kuat bahawasanya di sana berlaku yang disebut sebagai tanajus ataupun sentuhan dengan najis. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
cuti ni nak rancang apa ya untuk anak-anak? Kakak tolong Mama kemas dapur. Abang pula cuci bilik air. Adik buat apa? Adik boleh tolong susun buku atas rak. Penuhi waktu terluang anak-anak anda seperti hari cuti mereka dengan melakukan kerja-kerja rumah. Bukan saja boleh memanfaatkan masa cuti, tapi dapat memberi anak-anak kemahiran dan mendidik mereka tentang tanggungjawab.